Nama saya Dr. Hafsah Muhammad Yusof. Saya merupakan Ketua Jabatan Psikologi dan Kaunseling Fakulti Pembangunan Manusia Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya telah dilantik untuk memegang jawatan ini bermula pada 1 Ogos 2021 dan akan berakhir pada 31 Julai 2024. Kalau nak dinyatakan tentang perkembangan jabatan pada masa kini, sebenarnya saya baru sahaja memegang jawatan ini hampir lebih kurang dalam 1 tahun, dalam 1 tahun 5 bulan lah. Jadi perkara pertama yang saya lihat apabila sejak saya menjawat jawatan ini bahawa kapasiti jabatan especially untuk program kaunseling itu sangat hebat dan untuk program psikologi juga sangat hebat, tetapi agak terhad dari segi kewangan, dari segi perbelanjaan apabila bergabung. Oleh yang demikian, setelah mesyuarat demi mesyuarat dan konsensus di antara kedua-dua pihak, perkembangan yang terkini adalah kedua-dua program ini telah dapat dipisahkan bagi tujuan supaya kedua-dua program dapat lebih ke hadapan, membawa satu kita panggil sebagai kepakaran yang lebih mantap, dan secara rasminya bermula pada minggu lepas kita telah dimaklumkanlah bahawa pemisahan ataupun dipanggil sebagai persetujuan jabatan psikologi dan jabatan bimbingan kaunseling secara rasminya telah diluluskan di peringkat lembaga pengurusan universiti. Jadi untuk menjawab soalan daripada saudari, untuk menjawab soalan daripada doktor, perkembangan utama adalah kita telah berlakunya persetujuan semula lah bahawa jabatan kita kekal sebagai jabatan bimbingan dan kaunseling, dan sebahagian daripada ahli jabatan yang mempunyai kepakaran dalam bidang psikologi akan dikhususkan di bawah jabatan psikologi. Jadi untuk perkembangan jabatan yang mutakhir adalah dari segi pemisahan jabatan. Kemudian dari segi program akademik, semenjak saya memegang program ketua jabatan ini, program akademik tidaklah begitu banyak jumlahnya kerana saya membawa aspirasi ketua jabatan sebelum ini, dan hingga kepada hari ini program akademik yang ada di Jabatan Bimbingan dan Kaunseling sebanyak 7 program akademik, iaitu 1 program di peringkat bachelor, manakala program di peringkat master kita ada banyak sikit. Kita ada sarjana sains kaunseling, kita ada program sarjana pendidikan bimbingan dan kaunseling yang ada mod penyelidikan, mod campuran dan juga mod kerja khusus, dan yang terkini pada tahun 2021 kita telah ada satu lagi program yang baru yang dipanggil sarjana kaunseling kesihatan mental klinikal yang telah rasminya pada tahun pada saya dilantik menjadi KJ. Kemudian kita ada juga program pesisir yang sedang berjalan, dan kita ada juga program di peringkat PhD. At this moment, program-program akademik ini akan berkembang kerana kita dapat banyak invitation untuk mengadakan program-program akademik ini secara pesisir. Disebutkan tentang staf, kita juga mengalami perubahan dan pergerakan staf, di mana staf dalam jabatan kita telah ada menjadi fellow di University of Edinburgh di UK, dan ada juga staf-staf kita yang pencen, dan ada juga staf telah menyambung sabbatical, dan ada juga staf telah selesai daripada program PhD. Overall, pergerakan staf sangat memuaskan, dan dari segi fasiliti, alhamdulillah setakat ini kita ada banyak makmal kaunseling, yang mana makmal kaunseling ini di antara universiti yang mempunyai kemudahan dan fasiliti yang cukup untuk membantu menyokong PDP di peringkat ijazah sarjana muda dan peringkat bachelor. Jadi alhamdulillah, berita terkini adalah kita telah memperolehi bajet RMK 12 iaitu 1.2 juta untuk menaik taraf wellness center, iaitu satu pusat di bawah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling, dan pusat ini akan memangkin kepada ke arah pendigitalan. Kaunseling itu diaplikasi dan dilaksanakan bagi tujuan PDP dan juga komuniti.
Dan dan manakala dari segi komponen student pula, para pelajar sekarang ini telah ada pengkhususan dan kita dapati bahawa kita lihat banyak kemasukan pelajar, dan dalam masa yang sama juga graduate employability iaitu kebolehpasaran pelajar juga tidak ada isu, kerana kebiasaannya kita punya kebolehpasaran pekerja daripada kita punya program adalah sangat tinggi, di antara 97% ke 100%. Setakat ini kita tidak ada isu dan kita rasa alhamdulillah kerana kita mendapat banyak enrolment setiap semester dan setiap tahun, dan kita terpaksa hold untuk membolehkan manpower dan kemampanan dan kaedah delivery untuk pelajar itu dapat boleh saya kata berdasarkan kualiti yang telah di-set oleh Lembaga Kaunsil Malaysia. Okey, alhamdulillah, ahli Jabatan Psikologi dan Kaunseling setakat ini kita ada 34 orang pensyarah lah, di mana 21 daripada pensyarah adalah di bawah program Jabatan Bimbingan dan Kaunseling, manakala 13 daripada pensyarah adalah daripada program Jabatan Psikologi. Ke-34 pensyarah ini telah banyak mengalami pencapaian yang sangat memberansangkan, di mana terdapat dalam kalangan pensyarah juga telah memenangi beberapa saya boleh katakan pertandingan inovasi yang telah diiktiraf oleh MyRA seperti iTax, MTE, Pencipta dan berbagai lagi pertandingan inovasi di peringkat kebangsaan. Dan dalam kalangan para pensyarah juga ramai yang telah menerima geran peringkat luar dan juga peringkat international antarabangsa. Dan sesuatu yang membanggakan juga, ahli Jabatan Psikologi dan Kaunseling juga telah banyak melaksanakan perundingan iaitu MOU dan MOA di beberapa buah universiti dan beberapa buah agensi yang telah menunjukkan terdapat keinginan pihak luar untuk bekerjasama dengan ahli jabatan. Dan juga ahli Jabatan Psikologi dan Kaunseling banyak menyumbang kepada pencapaian teras dua, iaitu dari segi penyelidikan dan inovasi. Kebanyakan daripada ahli jabatan, salah satu daripada ahli jabatan lah, beliau telah dipilih di antara individu yang mempunyai citation yang tertinggi di universiti. Jadi dari segi ahli jabatan memacu kepada pembangunan universiti sama ada teras 1, teras 2 sehingga teras 6. Alhamdulillah, contribution ataupun saya boleh katalah sumbangan setiap orang daripada ahli jabatan, kerana setiap ahli jabatan ni mereka ni ada keunikan dan kepakaran yang berbeza-beza, dan sumbangan mereka juga adalah sebenarnya adalah kerjasama semua orang yang menyebabkan fakulti telah mencapai KPI tersebut kerana kepelbagaian keunikan setiap daripada ahli jabatan yang menyumbang kepada kejayaan UPSI. Bercakap tentang harapan ini, dan kita pun dah jelas bahawa Jabatan Psikologi dan Kaunseling sekarang ini telah menjadi satu jabatan yang berbeza, dan saya akan meneruskan tradisi untuk memegang Jabatan Bimbingan dan Kaunseling sehingga tahun depan. Dan Jabatan Psikologi akan berdiri sendiri bermula pada 1 April ini. Jadi harapan saya amat besar kerana pemisahan atau pensuturan jabatan ini adalah hasil daripada overview dan perbincangan semua ahli jabatan bagaimana untuk memacu universiti ke arah kecemerlangan dan mengkhususkan kepada kepakaran supaya kepakaran itu lebih melonjak. Jadi dalam hal ini saya mendapati bahawa 21 staf yang ada di Jabatan Bimbingan dan Kaunseling mempunyai kepakaran yang diperlukan oleh negara. Kita ada banyak kepakaran dari segi kesihatan mental klinikal, kita ada career, kita ada kepakaran family, kita ada kepakaran dari segi ethics, multicultural, dan kalau saya nak sebutkan terlalu banyak kepakaran kerana pensyarah-pensyarah ini datang jenis daripada PhD daripada pelbagai negara. Jadi apabila daripada gabungan daripada pelbagai negara, jadi kepakaran itu sebenarnya telah membantu jabatan
untuk lebih berkembang. Jadi harapan saya adalah kepakaran-kepakaran ini dapat disalurkan supaya legasi akan datang memperoleh manfaatnya, dan kepakaran ini juga saya harap telah menyebabkan saya boleh katakan dakwah jugalah ya, kerana kepakaran itu telah ada. Jadi sekarang ini kita telah ada satu pengkhususan kita punya jabatan saja, dan perkembangan kepakaran pensyarah ini kepada para pelajar juga telah menyebabkan timbulnya minat ya para pelajar di luar untuk join Jabatan Bimbingan dan Kaunseling, dan mungkin pihak luar mungkin tidak sedar bahawa Jabatan Bimbingan dan Kaunseling tidak fokus kepada pendidikan saja, kerana 21 pensyarah yang ada mempunyai kepakaran pelbagai yang wujud ya. Dan saya mengharapkan bahawa kita akan muncul lagi pusat-pusat di bawah kita punya jabatan. Sekarang ni kita ada wellness center untuk kita pasakkan kepada komuniti dan juga kepada PDP. Mungkin selepas ini kita ada lagi pelbagai pusat yang mana kita dapat sebar luaskan kepada komuniti khususnya, dan supaya Jabatan Bimbingan dan Kaunseling ini menjadi satu pusat rujukan, bukan sahaja komuniti tetapi pusat rujukan di Malaysia dan di luar negara.